الحمد لله الذي جعل بيته الحرام أمنا ومثابا وزاده سبحانه تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابا. أحمده تعالى وأشكره وأسأله التوفيق والتوبة والإنابة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Maksudnya, masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum oleh yang demikian. Sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri, dan tidak boleh membuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah memelihara diri dari meminta sedekah, dan bertakwalah kepada wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha tabaraka wa ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa. Ingatlah, hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah sahaja yang betul-betul akan selamat di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Ibadat haji adalah rukun Islam yang kelima. Haji adalah kemuncak dan penyempurna kepada segala ibadat yang diwajibkan sekali seumur hidup ke atas setiap orang yang mukallaf dengan syarat-syarat tertentu. Tanah haram Makkahul Mukarramah merupakan tempat untuk dilaksanakan sebahagian besar rukun-rukun dan wajib-wajib haji. Di antara asal usul nama Makkah ialah Makkah, bermakna inkisar, yang berarti pecah, relai, hancur dan runtuh. Apakah yang pecah? Apakah yang relai dan lebur atau diruntuhkan? Ulama mentafsirkan yang direlaikan dan dihancurkan, leburkan di bumi Makkah ialah karat-karat dosa dan yang dilakukan manusia, dan yang dirobohkan ialah gunung-gunung sombong, engkuh, takut, bongkak dan sama arti dengannya yang terbina dalam hati manusia. Sidang jemaah sekalian, sekarang ini umat Islam di seluruh pelosok dunia, termasuk dari negara kita Malaysia, sedang sibuk mempersiapkan diri untuk berangkat ke tanah haram, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunaikan ibadat haji, melakukan ibadat umrah, dan menziarahi Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah. Setiap jamaah haji malah sanak saudara jamaah haji amat mengimpikan agar ibadat haji yang dilaksanakan mendapat haji yang mabrur. Kerana yang mendapat haji mabrur, Allah akan ampunkan segala dosanya. Sesungguhnya tiada suatu anugerah yang lebih mahal dan lebih berharga dari pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Maksudnya, haji yang mabrur itu tidak balasan baginya kecuali surga. Baginda bersabda lagi, Man hajja walam yarfus walam yafsuq
kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Maksudnya, sesiapa yang menunaikan haji sedang dia tidak melakukan perkara yang rafas dan tidak melakukan perkara fasik, maka dia akan keluar dari belenggu dosanya umpama hari dia mula dilahirkan oleh ibunya. Ulama mentafsirkan ar-rafasu ialah apa jua perkataan atau perbuatan yang sia-sia, termasuk berseronok dan bercakap soal-soal jima' dengan isteri ketika ihram. Manakala fasik ialah perkara yang diharamkan selama-lamanya dan perkara yang diharamkan sementara, yaitu 13 perkara yang diharamkan ketika dalam ihram. Untuk mendapat haji yang mabrur, tidaklah semudah kita menyebut perkataan haji mabrur. Tidak semua jamaah haji akan direzekikan haji mabrur. Rasulullah SAW menggambarkan melaksanakan haji adalah berjihad. Setiap ibadat haji yang berbentuk jihad sudah pasti amat memerlukan banyak dan berbagai-bagai pengorbanan. Oleh itu setiap bakal haji tidak seharusnya berada di zon selesa hingga tidak ada usaha dan tidak berjihad untuk mendapat haji yang mabrur. Mimbar pada hari ini sengaja mengutarakan perkara ini untuk mengajak diri dan juga sidang jemaat sekalian agar kita sentiasa berhati-hati, agar hati kita tidak tergelincir dari landasan manasik haji yang sepatutnya, agar kita tidak mudah lega hingga ada yang berbangga bahawa kita jamaah rombongan am, kita jamaah pakej, kitalah yang paling istimewa, bahawa kita jamaah muassasah, kitalah jamaah yang paling baik, atau kita memilih untuk melaksanakan haji secara ifrat, kitalah yang paling baik, atau kitalah memilih jenis haji tamattu', kitalah yang paling baik, atau kita memilih jenis haji qiran, maka kita mengatakan haji qiran yang lebih baik, atau kita jamaah haji Malaysia. Jamaah haji Malaysia adalah jamaah yang terbaik di dunia. Apabila sifat ujub ini merayap di dalam hati, segeralah beristighfar, segeralah berjihad melawan nafsu sendiri, perbetulkan bisikan-bisikan hati. Segarlah itu semua adalah bisikan riya yang ditendangkan syaitan dengan neraca-neraca palsu yang boleh merosakkan amalan haji kita yang kita lakukan. Dia khotiri kita hanya seronok memuji kumpulan sendiri, sedangkan amalan yang kita amalkan pada penilaian dan penerimaan Allah entah bagaimana, entah mabrur, entah makbul, entah mabrur. Laksanakanlah amalan haji, sama ada menyertai jamaah pakej atau jamaah muassasah. Lakukanlah manasik haji sama ada secara ifrad, tamattu' ataupun qiran. Mana satu jenis haji yang kita rasa lebih sempurna, kita laksanakannya setelah mengambil kira keupayaan kita dari sudut tahap kesihatan kita, tenaga dan kudrat kita. Yang pentingnya kita dapat laksanakan segala rukun, wajib dan sunat haji dengan sempurna, di samping amat berdisiplin mematuhi pantang larang ketika di dalam ihram. Juga tidak putus-putus khusyuk bermunajat kehadiran Allah agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapat anugerah haji yang mabrur atau sekurang-kurangnya haji makbul, kita serahkan kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah sesungguhnya Allah sama sekali tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita wajib berjihad melawan nafsu, merawat hati kita agar setiap amal ibadat yang kita laksanakan semata-mata kerana Allah. Ingatlah keseluruhan amalan ibadat yang kita laksanakan adalah bertunjangkan akidah, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan niat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita juga wajib berjihad agar setiap amalan yang kita laksanakan menepati syariat Allah seperti yang dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya apa jua amalan yang dilaksanakan, biarpun terlalu banyak dan kah pada sorakan manusia, tetapi jika dilakukan bukan kerana Allah dan tidak menepati sunnah Rasulullah SAW, amalan itu adalah sia-sia.
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita memandang hina kepada mereka yang bukan dari kelompok kita. Walaupun pada zahirnya mereka dilihat lebih miskin, lebih susah, makan minum mereka tidak teratur, pakaian mereka tidak sekemas bergaya seperti kita. Kerana antara petanda seorang itu mendapat haji mabrur ialah mereka yang fokus seluruh hati dan perasaan khusyuknya bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga tidak lagi mempedulikan debu-debu yang menghinggapi pakaian dan rambut mereka. Paling malang lagi, siapa tahu kalau yang kita pandang hina itu adalah wali-wali Allah yang doa mereka amat dimustajabkan Allah. Rasulullah SAW ditanya, "Ma birrul haji ya Rasulullah?" Apakah tanda-tanda seorang itu mendapat haji mabrur wahai Rasulullah? Baginda menjawab, "Al-as'ad wal-aghbar," yaitu mereka yang pakaian mereka berdebu, rambut mereka kosot masai, tidak terurus. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada bumi di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala gandakan kebaikan yang dilakukan atasnya melebihi tanah haram Makkah, Madinah dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Setiap satu kebaikan yang dilakukan di Makkahul Mukarramah, Allah janjikan 100,000 kali ganda berbanding tempat lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla fiha salatan rufi'at lahu 100,000 salatin." Barang siapa yang menunaikan salat padanya digandakan dengan 100,000 pahala salat. "Man shoma fiha yawman kataballahu lahu shawma 100,000 shawmin." Barang siapa yang berpuasa padanya akan digandakan oleh Allah dengan 100,000 pahala puasa. "Man tasaddaqa bi dirhamin kataballahu lahu 100,000 dirham." Barang siapa yang bersedekah sebanyak 1 dirham padanya, Allah gandakan dengan 100,000 dirham. "Man khatamal Qur'ana marratan wahidah kataballahu lahu 100,000 khatmatin." Artinya, barang siapa yang berkhatam Quran sebanyak sekali padanya, Allah gandakan dengan 100,000 kali. Man sabbaha Allah Ta'ala fiha marratan kataballahu lahu 100,000 bighairiha. Barang siapa yang bertasbih 1 kali padanya, Allah gandakan dengan 100,000 tasbih. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tanah haram Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah adalah barokah, bumi mustajab doa. Jamaah haji sepatutnya gigih bermunajat di sepanjang masa berada di tanah haram. Bukan senang hendak bertemu dengan 2 perkara secara serentak, yaitu masa dan tempat mustajab doa. Sesungguhnya banyak waktu-waktu mustajab doa dengan kaifiat-kaifiat tertentu. Begitu juga banyak tempat-tempat mustajab doa. 15 tempat darinya ialah seperti di dalam Ka'batul Musyarrafah, di Hajarul Aswad, di Rukun Yamani, di bawah Pancot Mas, di dalam Hijr Ismail, di Multazam, di belakang makam Ibrahim, di atas Bukit Safa, di atas Bukit Marwah, di tempat wukuf di Arafah, di Muzdalifah, di Jamratul Ula, di Jamratul Wusta, di Jamratul Aqabah, ketika bermabit di Mina. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kepada bakal haji memang mengucapkan selamat bermusafir. Musafirlah dengan iman, dengan ilmu dan dengan beradab. Bermukimlah di tanah haram dengan mengutamakan adab dan tata sosial sebagai seorang tetamu yang hina-hina, hamba yang banyak dosa di hadapan Allah Rabbul Jalil yang maha mulia, maha pengampun dan maha penyayang. Janganlah masa-masa yang amat berharga itu berlalu begitu saja. Berjalanlah dengan tawaduk sebagai hamba Allah yang khusyuk dan mensyukuri anugerah Allah. Semoga tuan-tuan dan siapa yang bersama-sama akan mendapat haji mabrur atau haji makbul. Sidang jemaah sekalian, sekiranya di antara kita yang belum terpilih pada tahun ini disebabkan sistem kuota misalnya, maka bersabarlah sekiranya telah termaktub di dalam ilmu Allah bahawa kita akan menunaikan haji sebelum kita mati. Yakinlah dengan janji Allah bahawa kita akan tetap memijak kaki
menjadi tetamu Allah di tanah suci. Sebaliknya, sekiranya kita mati sebelum sempat menunaikan ibadat haji, setelah kita nikatkan niat kita, insya Allah kita akan mendapat pahala haji. Berbeda dengan orang yang berkemampuan, namun dengan sengaja mereka tidak menunaikan haji waktunya, maka kematian mereka mungkin di atas agama Yahudi ataupun Majusi. Na'udzubillah. Begitulah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Maksudnya, sesiapa yang berhijrah ke jalan Allah untuk membela dan menegak Islam, niscaya ia akan dapati muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumah dengan tujuan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ikhwanal muslimin, ittaqullah subhanahu wa ta'ala haitsu ma kuntum wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berseru diri saya dan tuan-tuan para jamaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين سلطان حج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم سلطان بردي شاه. اللهم امنحه الرشاد ووفقه للسداد واصلح به العباد والبلاد
واجعل التقوى له خير ذات إنك غفور رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وذلل أقدامهم وفك حجهم ونكس أعلامهم ورد كيدهم على نحورهم وأنزل به بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في مصر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أرسل العذاب عليهم. اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلكهم مدد الإمهال وغل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.